Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya dalam Semasa 3. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menitahkan semua masjid di seluruh negara mengadakan solat hajat dan doa selamat bagi membenteras penularan COVID-19. Ia berikutan penguatkuasaan semula PKPB di seluruh Sabah, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kewujudan beberapa kluster baharu di Kedah, Perak, Negeri Sembilan dan juga di Labuan. Menurut kenyataan Istana Negara oleh Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Samsudin, baginda turut menasihati seluruh rakyat untuk terus berdisiplin mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Al-Sultan Abdullah turut mengulangi titah nasihat baginda kepada ahli-ahli parlimen sebelum ini agar mempamerkan kematangan dalam berpolitik dan memahami keperluan rakyat. Baginda menegaskan ahli-ahli politik seharusnya tidak mengakhiri perbezaan pendapat dengan pemusuhan tetapi sebaliknya menyelesaikan permasalahan melalui perundingan dan proses-proses perundingan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. 85 masjid dalam kawasan Parlimen Temerloh dan Kuala Krau akan menjalani operasi sanitasi bermula hari ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pahang, Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata 3 balai bomba dan penyelamat terbabit dalam operasi berkenaan. Operasi melibatkan 25 pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Angin Temerloh dan Mentakap. Jelasnya beberapa stesen minyak yang bersiko dalam kawasan Temerloh juga akan disanitasi dalam masa terdekat. Rabu lalu, Pejabat Agama Islam daerah Temerloh mengeluarkan pekeliling yang memaklumkan hanya ahli qaryah dibenarkan menunaikan solat Jumaat dan solat fardu di masjid dalam daerah Temerloh. Arahan itu dikeluarkan berikutan kes seorang jemaah positif COVID-19 dan pernah mengunjungi Masjid Bukit Bendera dekat Mentakap baru-baru ini. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS bersetuju menerima TV Sarawak TVS sebagai rakan strategik dalam masa sama membiayai penerbitan karya terbitannya melalui inisiatif Pelan Langkah Segera Ekonomi Industri Kreatif Pelaksana. Pengurusinya Zakaria Abdul Hamid berkata keputusan ini dibuat dalam mesyuarat ahli Perbadanan Bilangan 8 yang dipengerusikan beliau semalam. Selain itu, FINAS juga akan meneruskan kesinambungan program FINAS Prihatin 2.0 kepada lebih 50 penggiat industri seni. Dan FINAS juga akan mengatur sesi pertemuan bersama pengerusi lembaga penapis filem dalam masa terdekat bagi membincangkan garis panduan penerbitan kandungan kreatif. Langkah itu sejajar dengan situasi norma baharu masa kini. Perancis mencatatkan 30,621 kes COVID-19 dalam tempoh 24 jam dan menurut Agensi Kesihatan Awam Perancis, rekod melebihi 30,000 itu merupakan kali pertama dan tertinggi pernah dicatatkan di negara itu. Manakala 88 angka kematian yang dicatat dalam tempoh 24 jam menjadikan kumulatif kematian akibat pandemik itu kini 33,125. Jumlah mereka yang dirawat di unit rawatarapi juga meningkat daripada 171 pesakit baharu pada Isnin berbanding 219 pada Khamis. Nisbah individu yang diuji positif COVID-19 di negara itu juga meningkat kepada 12.6% pada Khamis berbanding 12.2% pada Rabu. Bagi membendung penularan wabak itu, Presiden Emmanuel Macron pada Rabu mengumumkan perintah berkurung pada waktu malam di Paris dan 8 bandar lain. Dan dengan itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat.